Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa. Surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengamarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Sihat semua? Alhamdulillah. Buka puasa tadi okey? Okey, alhamdulillah. Tajuk yang dicadangkan oleh pihak surau dalam pertemuan kita yang ringkas ini petikan daripada Suratul Isra ayat 29. Sebelum kita meneruskan bicara kita pada ayat ini, saya ingin bahagikan bicara kita malam ini kepada dua bahagian. Yang pertama, adab saat kita mendirikan malam kita. Dan yang kedua, kita akan menelusuri melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 29 Suratul Isra. Terus kita masuk pada yang pertama, iaitu adab saat kita mendirikan malam. Semestinya kita berusaha untuk menyempurnakan solat bersama dengan imam, kerana ianya di antara kesempurnaan kita mendirikan malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh baginda alaihi salatu wassalam, annahu man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya mereka yang mendirikan solat bersama dengan imam sehingga imam selesai, ditulis dia telah mendirikan malam. Hadis ini menyatakan kepada kita tentang kesempurnaan saat kita mendirikan malam. Biasa kita keluar selepas daripada 8 rakaat. Nak pergi ke mana je? Witir di rumah. Bukan witir je sini, apa barang 8. Saya biasa solat 20. Jadi bila 8 saya keluar, saya sambung di rumah saya 30 lagi. Itu hajimat. Maknanya imam masih berada di depan, hajimat telah pun keluar. Individu yang kedua, tuan-tuan, Haji Razak, dia solat bersama dengan imam, selesai rakaatnya ke-8, dia tak keluar lagi. Kenapa? Sebab imam masih berada di depan. Dan dia menyempurnakan solat bersama dengan imam sehingga imam selesai pada salam terakhir daripada solat witir, melengkapkan qiyamul lailnya pada malam itu sebanyak 11 rakaat. Melihat kepada kedua individu di atas, tuan-tuan, hajimat, dia solat bersama dengan kita 8, kemudian dia keluar sama di rumahnya 30 rakaat makcik. Haji Razak, dia solat bersama dengan kita 8, kemudian selesaikan bersama dengan imam sehingga salam terakhir daripada solat witir 11 rakaat. Soalan saya, di antara kedua individu di atas, siapakah yang mendapat kesempurnaan qiyamul lail pada malam itu, tuan-tuan? Hajimat ke Haji Razak? Haji Razak lah, tuan. Haji Razak kan 8, balik sambung di rumahnya 30. Witir 11. Kenapa Haji Mat pula yang dapat kesempurnaannya, Haji? Sebab Haji Mat dia faham bagaimana cara untuk dia memperolehi kesempurnaan. Haji Razak tadi sayang je 3 rakaat je untuk mendapat kesempurnaan malam itu, tuan-tuan. Tiba-tiba dia keluar. Jadi dengan usaha daripada pihak surau dan juga tuan-tuan, saya yakin ini juga datang daripada cadangan tuan-tuan, ibu-ibu, supaya tarawih didirikan di surau ini sebanyak 8, kemudian disusuli dengan witir 3 rakaat. Ataupun kita namakan dengan ibadah ini ibadah mampu milik bersama. Ada orang, tuan-tuan, dia tak mampu solat sampai hujung, jadi dia cari yang solat 8 kemudian dengan witir. Tak apalah, tuan-tuan, sekurangnya dia mendapat ganjaran mendirikan malam bersama dengan imam. Sempurna.
Ada orang literally tak mampu tuan-tuan, dia pergi juga solat tempat 20, 8 dia keluar. Sayang tuan-tuan, sepatutnya kita mendapat kesempurnaan malam itu, malangnya hanya berbaki 3 rakaat kita keluar. Jelas tuan-tuan? Jadi malam ni kita tengok siapa keluar. Semua jelas kita tengok malam ni siapa yang keluar masa solat witir nanti. Fokus kita yang kedua, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Suratul Isra ayat 29. Kita lihat tuan-tuan. Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, yakni kedekut. Dan jangan pula kamu terlalu menghulurkannya, yakni sangat pemurah. Kelak kamu akan tercela dan menyesal. Merujuk kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita 2 sifat. Iaitu yang pertama, jangan kamu jadikan tangan kamu membelenggu, yakni ditengkok, artinya kedekut. Yang kedua, jangan terlalu memberi. Jangan terlalu kedekut, jangan terlalu memberi. Kita lihat pada ayat tersebut. Kelak kamu akan tercela dan menyesal. Maksudnya kita tak boleh terlalu kedekut dan tidak terlalu memberi ke maksudnya? Kita lihat ungkapan yang baik dinyatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, iaitu dengan katanya, dan bagi mereka yang mempunyai harta dan bakhil dengan hartanya ke atas kaum yang layak untuk menerima hartanya. Tuan-tuan, semestinya ianya akan dicela. Orang kaya tapi dia kedekut. Dan bila kamu terlalu menghulurkan tanganmu di atas sesuatu yang tidak kamu mampu, terlalu memberi, kelak kamu akan duduk dengan sesuatu yang telah kamu keluarkan itu, maka kamu akan menjadi seperti mana Al-Hasir. Al-Hasir, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, merujuk kepada haiwan yang tidak berkemampuan untuk berjalan. Maksudnya bila kita terlalu memberi sangat tuan-tuan, luar daripada kemampuan kita, tuan-tuan, ianya akan membuatkan kita terduduk. Asalnya tadi kita datang, tuan-tuan, memang kita dah bajet. Kita dah bajet dah tuan-tuan, dalam poket kita ada RM20. Kita nak masukkan 10. Sebab untuk bajet esok ni untuk anak RM10. Jadi tuan-tuan, bila tabung lalu depan kita, tengok Haji Razak sebelah masuk RM20. Kita rasa tak boleh kena lawan dengan Haji Razak ni, kita masuk RM20. Tuan-tuan, lari daripada bajet kita. Asalnya nak masuk 10 je. Tapi ketika itu kita tengah semangat tuan-tuan, 20 kita masukkan, lari pada bajet. Maksudnya hal ini dinyatakan oleh Allah boleh berlaku. Mereka yang terduduk betul tuan-tuan, boleh terduduk sebab lari daripada bajetnya. Jadi saat kita merunung dan melihat ayat di atas juga, ayat ini mengajar kita beberapa akhlak yang mulia. Iaitu yang pertama, jangan terlalu kita kedekut. Maksudnya tak boleh kedekut kita keluarkan sesuatu yang tidak membuatkan kita menyesal apabila kita mengeluarkannya. Betul. Kemampuan kita sehingga tidak memberatkan kita. Yang kedua, jangan terlalu kita memberi hingga kan ianya memberatkan kita. Bukan bermakna saranan untuk kita kedekut, tak. Jangan banyak sangat keluar hingga kan kita boleh terduduk dengan apa yang kita keluarkan itu. Maksudnya bila ayat ini kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita supaya kita berfikirlah sama ada kita ingin keluarkan ataupun kita tidak keluarkan sesuatu. Betul. Kita perlu berfikir sama ada saat kita keluarkan itu ianya akan merugikan kita ataupun sebaliknya. Manakala saranan baginda alaihi salatu wassalam dalam kita mengeluarkan harta. Waqad qala alaihi salatu wassalam min hadithi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, anfiq unfiq alaik. Kamu keluarkan, semestinya akan dikeluarkan ke atas kamu. Apa maksudnya?
Maksudnya saat kita mengeluarkan sesuatu, semestinya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita dengan apa yang kita keluarkan itu. Sebagai saranan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada saya, tuan-tuan ibu-ibu yang dimuliakan, kita lihat perumpamaan mudah daripada Allah untuk kita memahami apa yang kita keluarkan itu. Ayat 261 surah Al-Baqarah, muka surat 44 juzuk yang ketiga. Terus saya baca terjemahannya tuan-tuan, melihat masa yang semakin mencemburui kita. Artinya, perumpamaan bagi orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Okey. Biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian, pada setiap tangkai ada 100 biji. Daripada sebiji benih membuahkan hasil sehingga 700 kali ganda. Allah menggandakan bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, iaitu harta kita semestinya akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala tuan-tuan, yang mana baginda Ali salatu wassalam menyatakan kepada kita, mungkin hadis ini tuan-tuan ibu-ibu pernah mendengar, ma min yawmin yusbihul ibada fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tuan-tuan, bertepatan tabung yang sedang bergerak. Kejap-kejap, kami pernah dengar cerita yang mana kita senyum itu adalah satu sedekah kan. Tabassumuka fi wajhi akhiki sedekah. Kamu senyum pada wajah saudara kamu itu adalah satu sedekah. Maknanya dengan kita senyum juga mendapat pahala, betul. Jadi cukup ke dengan tabung berjalan kami hanya senyum je tanpa mengeluarkan? Cukup ke hanya senyum sahaja? Haji, senyum itu betul adalah satu sedekah, artinya kita mendapat ganjaran pahala. Tapi dalam bab memberi, semestinya kita memberi dan mendapat ganjaran pahala. Kita yakin dengan apa yang kita keluarkan itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggandakannya. Ma naqasa malun min sadaqah, harta tidak berkurang saat kita bersedekah. Tapi kita ingat garis panduan tadi, jangan sehingga kita terduduk. Makcik tengah semangat nak sedekah, keluarkan terus gelang masuk dalam tabung surau. Balik rumah ingat haji nak ganti yang baru, cerita pula kepada pakcik, dimarahnya, ingatkan nak ganti baru. Jadi pastikan apa yang kita keluarkan itu tuan-tuan adalah sesuatu yang kita mampu untuk kita keluarkan. Kembali berbicara tentang hadis tadi, artinya tidaklah daripada pada hari yang dilalui oleh seorang hamba apabila ia berpagi-pagian setiap pagi tuan-tuan, melainkan 2 orang malaikat yang diturunkan di sisinya. Maknanya pagi esok 2 orang malaikat akan bersama dengan kita. Maka salah seorangnya berkata, ya Allah, kau berikanlah kepada dia yang mengeluarkan harta dengan gantian. Dan berkata yang lainnya, ya Allah, kau kurniakanlah kepada dia yang menggenggam hartanya dengan kebinasaan. Bila kita melihat hadis ini menyatakan kepada kita saat kita mengeluarkan harta pada pagi hari, maksudnya subuh esok kita datang solat berjemaah, kita ingat buat RM1 ke RM2 ke tuan-tuan, kita masukkan duit dalam tabung surau, malaikat berdoa, ya Allah, kau kurniakanlah kepada dia harta dengan gantian. Dengan apa yang dikeluarkan? Melalui gantian. Sekiranya kita tidak mengeluarkan harta kita pada pagi hari, tuan-tuan, juga ada malaikat yang berdoa, ya Allah, kau kurniakanlah kepada dia dengan apa yang digenggamkan itu kebinasaan, iaitu kebinasaan harta. Kejap, nak tanya, sama ke dengan apa yang kita keluarkan pembelanjaan untuk keluarga kita? Memang saya tak masukkan duit dalam tabung surau, tapi saya beri kepada anak, beri kepada rumah saya. Jadi sama kan? Betul Haji, sama merujuk kepada apa yang kita keluarkan itu. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti sesuatu yang lebih baik melalui apa yang kita keluarkan itu. Maksudnya Rasulullah menyarankan kepada kita sebagai satu motivasilah kepada kita, dengan apa yang kita keluarkan sebenarnya ia tak kurang pun, tak hilang pun. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya melalui apa yang didoakan oleh para malaikat. Tuan-tuan,
ibu-ibu yang dimuliakan, melihat masa yang semakin mencemburui kita. Di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita. Yang pertama, semestinya kita cuba untuk berusaha bagi menyelesaikan solat malam kita bersama dengan imam sehingga imam selesai. Bukan kita selesai tuan-tuan, imam selesai. Kejap kami dah soalan, apa pula Haji? Imam kami ada 2 orang. Imam pertama tu dah selesai, dia dah balik, ganti dengan imam kedua. Kami follow imam pertama. Walaupun imam kedua tu tak habis lagi, tapi kami follow imam pertama. Lepas tu macam mana? Kami dapat ke kesempurnaan pahala mendirikan malam-malam itu? Haji, begini. Merujuk kepada jemaah yang masih didirikan. Walaupun imam itu dia keluar, tuan-tuan, dia sendiri pun tidak mendapat kesempurnaan. Semestinya dia menyempurnakan solat bersama dengan jemaah lah maksudnya. Betul, bersama dengan jemaah. Merujuk kepada imam, semestinya ada makmum. Ianya merujuk kepada jemaah yang didirikan. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu semestinya kita mengeluarkan sesuatu yang kita mampu. Islam tidak pernah menyarankan kepada kita tuan-tuan untuk mengeluarkan sesuatu luar daripada kemampuan kita. Hingga kan dalam bab kita bernazar. Macam mana tu? Haji ada kecil manis. Jadi haji dan nazar, saya sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan saya daripada kecil manis, saya bernazar saya akan sedekah untuk surau kita ni sebanyak 150,000. Tak ada pun dia dalam akaunnya 150,000 tuan-tuan. Luar daripada kemampuan dia. Boleh ke? Tak boleh haji. Haji mesti bernazar sesuatu yang haji mampu buat. Tak boleh kita bernazar sesuatu yang luar daripada kemampuan kita. Ini merujuk kepada apa yang ditekankan di dalam agama. Begitu juga saat kita dikurniakan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terlalu kita menggenggam. Terutamanya mereka yang dekat dengan kita tuan-tuan. Keluarga kita terutamanya. Sebab hal ini pernah diajukan kepada baginda alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, seorang perempuan, isteri kepada Abu Sufyan, Hindun, dia berkata kepada baginda alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang cukup kedekut. Suami dia tu, dia tidak memberi kepadaku dan juga anak-anakku dengan apa yang memadai kami. Boleh ke aku mengambil hartanya? Dia minta keizinan kepada Rasulullah untuk mengambil harta suami dia. Baginda alaihi salatu wassalam menyarankan kepadanya, ambillah. Tuan-tuan, ambillah daripadanya dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini iaitu dengan kadar. Dia tak beri kepada kamu, kamu boleh ambil. Makcik boleh ambil, pakcik tak bagi. Tapi dengan kadar, jangan ambil semua. Oh, maknanya sekadar dengan perbelanjaan. Ya, ini merujuk kepada agama kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rezeki kita bersama tuan-tuan dengan apa yang kita keluarkan. Kita keluar sesuatu yang kita mampu untuk kita usahakan. Setiap pagi tuan-tuan, kita cuba untuk kita keluarkan sesuatu walaupun sedikit, kerana kita mendapat doa daripada para malaikat supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengganti harta kita. Jadi wallahu taala alam. Saya mohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu, saya memohon kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.